masalah. Dia kata, ini tuan-tuan dengar. Makan dan minum dengan mengucap Alhamdulillah dan macam mana cara dia. Soalnya, kelakuan makan itu disuruh oleh syarak kita mulai dengan Bismillah. Itu standard. Cerita tentang doa makan ni khilaf macam-macam. Ada kata Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita pun doa apa yang tu, anak-anak kita masuk taski, masuk pasti pun apa yang tu. Katanya itu riwayat sangat dhaif. Riwayat yang kuat kata apa? Allahumma barik lana wa at'imna khairan minhu. Itu riwayat lebih kuat. Tapi riwayat yang paling kuat kata apa? Bismillah. Sehingga kan di kalangan ulama hadis ni kata apa? Kalau sebut bismillah saja pun sunnah. Dia kata. Kalau sebut bismillahirrahmanirrahim pun dia. Simple saja. Nak sebut bismillahirrahmanirrahim rasa panjang sangat. Bismillah saja. Sunnah. Dia kata. Macam yang Syekh Idris Al-Marbawi tulis pun macam tu juga, kelakuan makan itu disuruh oleh syarak kita mula dengan bismillah. Cukup, banyak tu pun tak apa dah. Kemudian apabila sudah makan, alhamdulillah. Cantiklah. Very simple. Adapun kelakuan minum yang disuruh syarak itu iaitu 3 kali bismillah dengan 3 kali alhamdulillah. Yang tu paling cantik. Apabila mau engkau mula telan air seteguk, mulakan dengan bismillah. Pegang gelas nak minum, bismillah, minum. Kemudian berhenti dan ucapkan alhamdulillah. Ambil gelas, bismillah, minum, berhenti, alhamdulillah. Dia kata. Serta lari, dengar baik-baik, bukan kita lari. Serta lari, yakni simpangkan air ataupun gelas ataupun cebok itu daripada hadapan hidung kamu. Kalau kita nak minum 3 kali minum, ambil bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim, minum, pelari daripada muka kita, sebut alhamdulillah, minum balik, bismillah, minum, pelari, sebut alhamdulillah. Lepas itu bismillah, minum, pelari, sebut alhamdulillah. Dia kata itu paling cantik kalau buat macam tu. Dia kata pelari daripada hadapan hidung kamu supaya tidak kena hembus. Supaya napas kita ni tidak dihembus masuk ke dalam air yang kita duk minum, dalam gelas air yang kita minum tu. Kemudian minum pula. Jangan kita embuih lepas tu kita minum pula, jangan. Kita minum, bismillah, minum. Lepas tu lari daripada hidung kita, sebut alhamdulillah. Lepas tu nak minum pula, bismillah, minum, pelari, sebut alhamdulillah. Dia kata jangan bismillah minum, duk menapas masuk dalam gelas. Jangan, dia kata. Kemudian minum pula serta menghabiskan air itu sepuas dahaga. Kemudian sebutlah alhamdulillah. Baik, apa hal ni yang pergi abang lagu ni? Tak boleh ke kalau kita duk pegang gelas kita menapas masuk dalam gelas? Tak boleh ke? Di sana ada satu hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang sangat strong, sangat sahih, sangat kuat. Satu hadis riwayat daripada Al-Bukhari. Kata dia an Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Apabila satu orang daripada hampa nak minum air, jangan sekali-kali menapas masuk di dalam gelas yang diminum itu. Rupanya ada hadis yang melarang. Bukan ulama pandai-pandai larang. Ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita daripada menapas ataupun muih masuk di dalam gelas minum. Bila disemak tengok apa syarah kepada hadis ini. Kata Ibnu Qayyim, larangan itu sebab dia boleh mendatangkan bau tak elok. Sekiranya orang yang minum itu mulut dia berbau. Macam mana Islam ni begitu jaga soal kebersihan dan Islam nak semua benda hygiene, suci dan bersih. Kerana dia kata bila kita bernapas masuk di dalam bekas minum ataupun apa-apa bekas makan dan sebagainya, bila kita bernapas dia kata boleh contaminate, boleh mencemarkan minuman ataupun makanan itu. Dia boleh contaminate, boleh cemar makanan ataupun minuman itu. Dia buat kajian pula, bila kita menapas, kita lepas apa? Carbon dioxide. Carbon dioxide masuk, dia pergi bercampur dengan air. Air ni apa? H2O. Dia boleh menghasilkan sesuatu yang tidak baik untuk badan manusia. Demikian juga dengan makanan. So, dia kata menapas ni, dia boleh cemarkan minuman dan makanan itu. Dan dia kata lebih-lebih lagi, nak mengelakkan daripada merebak penyakit-penyakit tertentu. Zon kuliah kita pergi buat rakaman virus Zika. Tuan-tuan boleh masuk dalam Facebook Zon kuliah, pergi tengok rakaman tentang
seminar penyakit Zika yang duk kata hari ni. Panel ni semua duk bercakap. Ada panel satu ustaz, ada PhD, ada panel doktor-doktor pakar penyakit berjangkit, pakar gynae dan apa semua ni. Dan seminar ni dirasmikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham. Datuk Dr. Nur Hisham tu budak sekolah agama, tuan-tuan. Datuk Dr. Nur Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan tu, dia budak Kolej Islam Kelang dulu. Dia rasmi seminar ni. Dalam banyak-banyak cakap tu, tuan-tuan, hadis yang kita baca bulan lepas sudah keluar. Hadis yang cerita kata bekas minum ni kena tutup tu. Hadis tu dibawa di dalam forum tentang Zika ni. Tuan-tuan tengok, bila benda tu disebut oleh pakar tentang nak mengelakkan penyakit-penyakit seumpama ni, dan kita yang mengaji ni, tak kata kita tangkap. Nabi SAW 1400 tahun dulu Nabi dah habaq dah benda ni, tapi kita tak nampak benda ni. Bila jadi wabak ni lah ni, dia sangkut balik. Maknanya apa, tuan-tuan? Kalau kita percaya dengan Quran, dengan hadis Nabi SAW, segala-galanya boleh dibendung. Itu benda mau yakin, segala-galanya boleh dibendung. Tolonglah, saya pesan diri saya pesan dekat tuan-tuan semua, tolonglah kita orang Islam percayalah kepada Quran dan hadis Nabi dalam semua bab. Bukan dalam bab semayang, puasa, zakat, haji saja. Dalam semua bab. Dalam ekonomi, dalam politik, dalam pendidikan, dalam kesihatan, dalam semua benda. Tolonglah kita percaya apa yang Allah habaq dalam Quran dan apa yang Nabi SAW habaq dalam hadis dia. Kita tak mau kita jadi macam hadis Melayu. Hadis Melayu kata apa? Bila terantuk baru tengadah. Kum kata belangak baru langut tengok. Allah alang ni rendah aku piran. Jangan macam tu. Dah kena dah wabak, penyakit, malapetaka, musibah, semua dah kena dah. Baru nak cari Islam, suruh selesai masalah-masalah yang jadi ni. Kenapa tak boleh daripada awal kita pergi cari Islam? Islam ni lah sebenarnya yang nak menyelamatkan kita.